بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena hari Jumaat yang mulia ini, saya ingin berpesan kepada diri saya dan hadirin Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita ini dengan nikmat, taufik, hidayah yang berpanjangan serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, khatib ingin mengajak hadirin sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Muslimin yang berbahagia, Ramadan yang telah berlalu pastinya meninggalkan 1001 kenangan terindah dalam diri kita semua. Masih terasa lagi keindahan kita berpuasa di siang hari dan bertarawih di malamnya pula. Ditambah lagi dengan amalan tadarus Al-Quran, qiyamul lail dan lain-lain lagi. Itulah keistimewaan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Perasaan sedih meninggalkan Ramadan dan harapan untuk bertemu lagi Ramadan pada tahun hadapan merupakan fitrah jiwa orang yang cintakan amal soleh. Seperti mana dinyatakan oleh Mu'alla Al-Fadil, salah seorang ulama tabi'in berkata, para salaf terdahulu selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan sesudah Ramadan, mereka masih berdoa agar Allah menerima amalan mereka sepanjang bulan Ramadan. Oleh itu, sebagai tanda syukur kita dengan nikmat bulan Ramadan yang telah berlalu, marilah kita sama-sama mempertingkatkan lagi amalan soleh kita, seperti hadir ke masjid dan surau untuk salat berjemaah, mencintai majlis ilmu, bersedekah, membaca Al-Quran, dan puasa sunat, seperti puasa sunat 6 hari di bulan Syawal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa selama setahun. Riwayat Muslim. Oleh itu, sewajarnya semangat dan kesungguhan kita dalam mentaati perintah Allah sepanjang Ramadan yang lalu diteruskan sepanjang hidup kita. Itulah matlamat Ramadan yang sebenarnya, untuk membentuk seseorang itu menjadi insan yang bertakwa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini khatib ingin berkongsi panduan untuk kita semua terus istiqamah dengan amal soleh seperti yang dicapai di bulan Ramadan. Antaranya, yang pertama, sentiasalah ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Persoalannya, mengapakah semangat kita beramal soleh pada bulan Ramadan lebih hebat berbanding dengan keadaan kita di bulan yang lain? Adakah kita beramal hanya kerana disebabkan bulan Ramadan? Sekiranya amal soleh yang kita lakukan ikhlas kerana Allah SWT, sepatutnya segala kebaikan tersebut
kita istiqamah laksanakannya sepanjang masa dalam kehidupan. Apabila kita istiqamah menambah amalan, maka akan bertambahlah keimanan. Kedua, perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dikurniakan kekuatan untuk melakukan amal soleh dan dijauhkan daripada godaan iblis dan syaitan yang sentiasa menghasut kita untuk melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa seperti mana yang dinyatakan dalam sebuah hadis apabila Syair bin Hawsab bertanya kepada Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah ketika berada di rumahnya bersama Ummu Salamah. Lalu jawabnya, baginda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering berdoa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Riwayat Tirmizi. Yang ketiga, berusahalah mencari sahabat yang suka melakukan kebaikan, kerana mereka akan sentiasa mengajak kita melakukan kebaikan, bahkan menegur kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Berkaitan memilih sahabat yang baik dalam hidup ini, Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan sahabat yang baik dan teman yang jahat itu seperti penjual kasturi dan tukang besi. Maka si penjual kasturi mungkin memberikan kasturi itu kepada kamu, atau kamu dapat membelinya, atau kamu dapat mencium baunya yang wangi itu. Bagaimanapun si tukang besi mungkin membakar pakaianmu, atau kamu dapat mencium baunya yang busuk. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hayatilah sirah para nabi, rasul-rasul sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat Rasulullah, mencontohi perjuangan mereka yang sentiasa istiqamah di jalan kebenaran. Mereka bukan sahaja diuji dengan kesusahan, bahkan dihina, dicaci, dipulau dan lain-lain dugaan, tetapi segala ujian tersebut tidak melunturkan keimanan mereka. Sebaliknya, mereka tetap teguh mentaati perintah Allah SWT. Kelima, mulakanlah amal soleh secara berperingkat tetapi berterusan, bermula dengan jumlah yang sikit kepada jumlah yang banyak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai contohnya, mulakanlah amalan baca Al-Quran dengan jumlah yang sedikit dan ringan. Begitu juga amalan puasa sunat. Mulakan dengan puasa sunat pada hari Isnin atau Khamis. Lakukanlah secara berterusan tanpa jemu, sehingga akhirnya kita dapat melazimi segala ibadat tersebut. Menurut satu kaedah fikih yang diriwayatkan bahawa jika kamu tidak mampu mengerjakan semua, maka janganlah meninggalkan semuanya. Hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan pedoman hidup kita. Pertama, umat Islam hendaklah berusaha untuk mengikhlaskan hati dalam beramal di sepanjang Ramadan. Kedua, umat Islam hendaklah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan doa agar diperkuatkan hati supaya istiqamah melaksanakan syiarat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menghayati surah perjuangan para nabi dan sahabat Rasulullah yang bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala demi mempertahankan akidah dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, setiap muslim hendaklah bersegera melakukan amal soleh dan jangan bertangguh-tangguh, kerana sikap bertangguh membuka pintu kegagalan dan godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapati keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat
133. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكفنا السلامة وتغفر لنا ذنوبنا وأن تغفر لنا ذنوبنا صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan pihak kerajaan supaya mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan tersebut. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin mematuhi SOP dan tata cara amalan kebiasaan baru untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri serta masyarakat. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dan firman-Nya, qala Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin واهلك الكفرة والمبتدعات والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة مالكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاحuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma arimil auna wal hidayah wat taufiq was-sihhati was-salamata minka liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Ibn Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma qul umrahuma muslihaini lil mawzafina wa ra'iyatil bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah menurunkan rahmat dan keberkatan pada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat pada 25 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung infak jariah agama Islam Selangor.
dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.